Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini walaupun cuaca agak sejuk kan. Jadi alhamdulillah masih lagi tuan-tuan diberikan kekuatan untuk berada dalam majlis ilmu. Kita berhenti pada bab yang apa itu? Istihadah dah kan? Istihadah kita dah bincang dah pada kuliah yang lepas. Lepas tu kita nak tengok ma yahrumu bil haid. Kan? Apa yang haram bagi orang yang haid. Bila dia turun haid, perempuan tu turun haid, maka apa yang dia tak boleh buat? Sebahagiannya kita telah bincang dalam kuliah yang lepas ketika mana kita membicarakan tentang junub. Tapi sebahagiannya ada yang masih lagi belum kita sebut. Yang pertama sekali as-salah. Perkara yang diharamkan ke atas orang yang haid ini ialah dia tidak boleh untuk melaksanakan ataupun melakukan salat. Dia tak boleh nak lakukan salat kerana hadis Fatimah bintu Abi Hubaish menjadi dalil. Yang mana dia kata, saya ni seorang perempuan. Dia kata, fa inni imra'atun ustahad afa ada'u salah. Ya Rasulullah, aku orang perempuan yang darah turun tak berhenti. Boleh tak aku tinggal salat? Nabi kata tak boleh. Nabi kata, kalau kamu datang haid, idza aqbalatil haidah fada'is salah. Bila haid tu datang, tinggal salat. Tapi bila haid tu berhenti, hendaklah kamu berwuduk setiap kali waktu, kemudian hendaklah kamu melaksanakan salat. Jadi hadis ni menjadi dalil bahawasanya orang yang sedang turun haid, dia tidak boleh untuk melaksanakan salat. Cuma istimewanya, salat ini walaupun dalam apa keadaan orang kena buat, sakit macam mana pun, selagi mana dia sedar, dia kena salat sekadar yang dia mampu. Kan? Kata fuqaha, sehingga kan kalau dia boleh gerakkan kelopak mata pun cukup lah. Kena salat. Perang pun kena salat. Kan? Tapi istimewanya orang yang Tuhan bagi haid dekat dia ni, bab salat tak perlu qada. Orang perempuan dia boleh tinggal salat ketika mana dia haid dan tak perlu qada. Itu istimewa Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan ni. Sebab kadang-kadang ada orang perempuan dia tanya saya, dia kata macam, kami orang perempuan ni yang mana yang masih muda ni rasa kadang-kadang macam agak sedikit rugi Ustaz. Sebab bila masuk Ramadan yang akhir, 10 terakhir bulan Ramadan, orang duk kejar nak pergi iktikaf kat masjid, orang duk kejar nak salat qiyamul lail untuk dapat apa yang kita katakan sebagai Lailatul Qadar, kan? Tapi kadang-kadang dia kata, Allah Ta'ala uji saya, semangat tu ada, tapi tiba-tiba 10 malam terakhir turun haid pula. Orang duk heboh pasal puasa Arafah bila, tiba-tiba saya time tu pula turun haid. Orang bincang pasal puasa Muharram kan, saya haid pula tak boleh nak puasa. Tapi sebenarnya bila turun haid time-time macam ni, Tuhan bagi pahala free ya. Dengar hadis riwayat Muslim. Nabi SAW ketika mana dia pergi perang Tabuk, bila Nabi pergi perang Tabuk, Nabi arahkan semua sahabat yang ada kenderaan, dan semua sahabat yang ada kenderaan yang lebih kena bagi kawan dia untuk pinjam.
Kerana peperangan Tabuk ni Nabi jangka akan berlaku pertempuran yang sengit antara Nabi dengan Rom. Dan perjalanan ni jauh. Waktu pula kemarau. So Nabi bagi tahu siap-siap lah. Kita akan ke Tabuk. Sebab dalam perang yang lain, Nabi jarang bagi tahu nak ke mana. Nabi akan diam-diam, jom kita keluar. Nabi tak bagi tahu destinasi dia. Tapi dalam perang Tabuk, Nabi bagi tahu siap-siap. Sebab Nabi nak orang yang pergi bersama dengan Nabi ni mentally prepared. Maknanya dari sudut mental, dia apa? Dia bersedia dengan perjalanan yang jauh, dengan waktu kemarau. Buah pula tengah keluar cantik. Orang munafik memang tak pergilah. Jadi bila Nabi arahkan semua pakat keluar yang tak ada uzur, maka adalah orang-orang yang ada penyakit, orang-orang tua, dia tak dapat pergi. Tiba-tiba pula sakit, Nabi suruh keluar. Dia kata, ya Rasulullah, saya sakit. Kan? Orang munafik dia bagi alasan macam-macam, tapi Nabi dia tahulah geng ni munafik, tak payah layan sangat. Tapi ada di kalangan sahabat yang dia sakit. Dia sakit. Dia tak boleh pergi perang ni. Ada yang tak ada kenderaan. Takkan nak jalan kaki kan? Daripada Madinah nak pergi Tabuk, jauh. Tabuk ni kira macam sempadan hari ni, sempadan Saudi dengan Jordan Tabuk lah. Jauh. Jadi bila sampai dekat Tabuk, Nabi kata, inna aqwaman bil Madinah ma salaktum syi'ban wala wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marat. Dalam riwayat lain disebut habasahumul uzr. Dalam riwayat Muslim yang lain disebut illa syarikukum fil ajr. Maksud dia apa? Maksud dia, Nabi kata sesungguhnya ada beberapa kumpulan dekat Madinah. Nabi kat Tabuk, Nabi kata pada orang yang join dengan dia berada di Tabuk, Nabi kata sesungguhnya ada beberapa kumpulan di Madinah yang mana kamu selama ini tidak keluar berjalan dalam mana-mana lorong ataupun mana-mana lembah, melainkan mereka akan bersama dengan kamu. Maksud dia orang ni bukan kaki ngulak lah. Dia orang ni rajin pergi jihad, rajin bantu Islam. Nabi kata sebelum ini kalau kamu ke mana-mana pun nak bawa panji Islam, mereka akan bersama dengan kamu. Tak pernah mereka mengulat, tak pernah mereka ponting. Habasahumul uzur ataupun habasahumul marad. Tetapi mereka tidak bersama dengan kita pada hari ini kerana mereka dihalang oleh uzur, mereka dihalang oleh penyakit. Dalam riwayat Nabi sebut illa syarikukum fil ajar, tetapi mereka tetap berkongsi dengan kamu pahala. Mereka tetap berkongsi dengan kamu pahala. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau kita nak buat satu benda, kita nak buat sungguh satu ibadah, tiba-tiba kita dihalang oleh satu benda yang mana halangan itu kita tak rancang, maka pahalanya kita dapat. Pahalanya kita dapat. Kita dah bertindak dah keluar dah rumah, pahala dah dapat. Cuma kita tak dapat pergi sebab apa? Sebab tersekat dalam lift. Hari ni kilat kuat sangat kata kan. Lift blackout. Tak boleh nak salat dekat masjid contoh, tak boleh salat jamaah sebagai contoh kan. Maka pahala itu dah ada lah. Pahala tu dah ada. Okey. Ini orang perempuan lah. Dia tidur je kan. Tapi bukan makna orang haid dia boleh zikir. Lailatul Qadar dia tak boleh nak salat, dia boleh zikir, dia tak boleh baca Quran. Tapi kita dah bagi tahu kan dalam riwayat, dalam kuliah-kuliah yang lepas, riwayat-riwayat yang melarang itu tidak begitu kuat. Sebenarnya boleh lah. Tapi kalau dia kata saya nak pakai mazhab majority yang kata tak boleh, dia boleh terus zikir, tidak menjadi masalah. Dan kalau memang dia sungguh-sungguh nak puasa, cuma dia tak boleh puasa sebab dia haid, maka puasa tu dah dapat dah pada dia pahalanya. Pahala puasa tu dia dah dapat walaupun dia makan. Orang puasa sebelah dia makan aiskrim, makul kan. Aku walaupun aku tak puasa, dia kata, tapi pahala aku dah dapat dah. Sambil-sambil makan makul lah kan. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada orang perempuan yang tak ada pada orang lelaki. Lepas ni Datuk, kita kena buat Kementerian Pembangunan Lelaki dan Masyarakat. Sebab orang lelaki tak dibela dalam negara ni.
Yang kedua, qiraatul Quran wa mashul mushaf wa hamluhu lima marra aidan fima yahrumu bil janabah. Membaca Al-Quran, memegang mushaf dan membawa ataupun menanggung mushaf seperti mana yang telah berlalu keterangannya, dan saya pun telah bagi tahu hadis-hadis yang ada dalam bab ini semuanya dhaif. Maka kekal orang haid boleh memegang Al-Quran dan boleh membaca Al-Quran. Tetapi kita iktiraf isu ini isu khilaf di kalangan para ulama, kerana dalam banyak-banyak hadis tu ada satu je hadis. Ada satu je hadis yang diterima, yang ada ulama kata ia hasan, iaitu hadis apa? Abu Bakar bin Hazim, yang Nabi kata la yamassul Quran illa tahir. Janganlah orang yang jangan siapa-siapa sentuh Al-Quran melainkan orang yang bersih. Maka majoriti ulama mentafsirkan bersih itu sebagai orang yang berwuduk. Tapi orang yang kata bukan, tahir bukan berwuduk. Dia kalau orang berwuduk mutatahhir ataupun ala wudu, berada di atas wudu. Ingat lagi ke? Yang nasib baik kelas ni tak ada exam kan? Ingat lagi tuan-tuan? Dalam banyak-banyak hadis yang paling jelas hadis ni lah. Tapi hadis ni pun ulama masih berbeza pendapat tentang maksud dia. Ulama yang kata tahir itu, bersih itu maksud dia berwuduk, majoriti. Sebahagian tetap kata tak betul, kerana orang yang berwuduk tu mutatahhir. Nabi kata tahir, Nabi nak merujuk kepada orang yang beriman. Maksud dia apa? Maksud dia, janganlah Quran itu disentuh melainkan oleh orang yang beriman. Kerana Nabi bimbang kalau Quran tu dapat pada tangan orang kafir yang memusuhi Islam, maka dia akan hina Quran. Seperti mana yang berlaku pada Quran hari ni lah. Kan ada seorang pemuda duduk dekat mana? Amerika. Elvin Tan kan? Dia duduk hina Quran. Tapi sekarang saya heran juga dengan orang Islam ni. Saya heran. Bila dia buat macam tu, iyalah kita marah. Marah kita tu sebenarnya menunjukkan ada iman. Bila kita marah orang hina Quran, menunjukkan iman masih ada dalam jiwa. Tapi bila orang marah, adalah pula geng-geng kita yang pergi sindir. Marah apa? Hang Quran pun tak baca. Habis tu nak suruh dia tak marah. Kita nak tegur orang, biar betul lah. Maknanya, bagus dah tu marah tu. Bagus dah tu, menunjuk iman ada. Lepas ni kena baca kot. Itu cara tegur yang betul. Faham tak? Betul faham? Kan? Kita nak tegur orang, jangan kata, nak marah apa? Hang Quran pun tak baca. Biarlah aku nak marah. Takkan orang hina Quran kan? Buat lap buntut je. Tak apa, okey lagi. Quran rumah aku elok je, siap berabuk lagi, boleh tayamum atas dia. Masalah pada iman dia kan? Dahlah Quran tak baca, orang hina Quran buat dek, itu musibah. Musibah besar. Bila dia marah, menunjukkan dia ada iman. Cuma kita guide lah, kita bimbing. Baguslah tu perasaan tu. Alhamdulillah. Menunjukkan dia masih lagi hormat pada Quran walaupun dia tak baca. Tapi lepas ni cuba-cubalah selak. Orang lain hina kita baca. Orang lain hina kita ambil manfaat. Cara kita nak address satu-satu masalah, satu-satu isu kena betul. Supaya nanti orang tak kata kita ni poyo tak bertempat. Al-muksu fil masjid lal-uburu fihi. Duduk dalam masjid tidak hanya melintas. Kalau melintas boleh secara sepakat. Melintas boleh secara sepakat ulama. Duduk dalam masjid pun ada khilaf di kalangan para ulama, dan kita pun telah bincang dengan panjang dalam kuliah-kuliah yang lepas. Selagi mana tidak mengotorkan masjid, maka orang yang haid boleh duduk dalam masjid. Berdasarkan pada hadis yang kita kata seorang perempuan yang memang duduk dalam masjid. Tukang sapu Masjid Nabawi itu kan dia duduk dalam masjid kan. Nabi tak pernah suruh dia keluar pun. Nabi tak pernah kata kalau turun haid kau kena keluar daripada masjid. Nabi tak kata. Dan Nabi tak kata pada Aisyah pun masa dia turun haid waktu buat haji, Nabi tak kata jangan masuk dalam masjid. Nabi cuma kata buat macam mana yang orang haji buat, semua benda, kecuali jangan tawaf ya. Kecuali jangan tawaf. Okey. Kemudian wa mimma
wa mimma yadullu ala anna mujarrad al-ubur la yahrum bil idafah lima sabaq ma rawahu Muslim wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilinil khumrata minal masjid. Dalil yang menunjukkan semata-mata lalu dekat masjid, tak singgah, tak duduk, tak haram, ialah riwayat Muslim dan selain daripada Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada saya, nawilinil khumrata minal masjid, tolong ambil kepada saya, tolong ambilkan saya tikar daripada masjid. Aisyah tengah haid, Nabi suruh dia pergi masuk masjid, ambil tikar tu. Kata Aisyah, inni haid, saya sedang berhaid. Faqala inna haidataki laisat fi yadiki, sesungguhnya haid kamu bukan berada di tangan kamu. Baik. Wa 'anin Nasa'i an Maimunah radhiyallahu anha qalat taqumu ihdana bil khumrati ila al masjid fatabsutuha wa hiya haid. Dalam riwayat Nasa'i daripada Maimunah radhiyallahu anha, katanya salah seorang daripada kami pergi ambil tikar, yang mana tikar tu memang asal daripada masjid, kami bentangkan dalam keadaan yang bentangkan tu sedang berada dalam haid. At-tawaf, yang ni kita kata sepakatlah tak boleh. Kalau orang haid, dia tak boleh tawaf, dia kena tunggu dia bersih dulu baru dia tawaf. Wa ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nura illa al-hajj falamma kunna bisaraf hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anafisti qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam faqdi ma yaqdil haj ghaira an la tatufi bil bait wa fi riwayah hatta tathuri. Daripada Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, katanya kami keluar bersama dengan Nabi dan kami tidak ada tujuan lain melainkan haji. Maksudnya kami keluar daripada Madinah nak pergi Mekah semata-mata nak buat haji kali ini. Falamma kunna bisaraf, ketika mana kami sampai satu tempat yang bernama Saraf, hitu, aku pun turun darah, turun haid, kata Aisyah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Nabi masuk jumpa aku dalam keadaan aku sedang menangis. Nangislah sebab jauh perjalanan nak buat haji kan, tiba-tiba haid. Dia rasa macam haid dia tak dapat, haid dia menghalang dia daripada buat haji lah kan. Kemudian Nabi kata, malaki anafisti, ni apa pasal ni, haid Nabi boleh agak lah, kau turun darah qultu na'am, dia kata ya. Qala inna hadha amrun, ini sesungguhnya haid ini adalah satu perkara katabahullahu ala banati Adam, yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada anak perempuan Adam. Maksud Nabi kata jangan duk sedih sangatlah, sebab benda ni semua orang kena, semua orang perempuan tu kena benda ni, apa nak sedih pula, ini ketentuan Tuhan, redalah kan. Faqdi ma yaqdil haj, buatlah semua benda yang orang sedang buat haji buat. Tidak ada yang terlarang, boleh buat. Nabi kata buatlah. Semua orang yang buat haji buat, engkau buat. Ghaira alla tatufi fil bait, tapi jangan tawaf di Kaabah. Jangan tawaf di Kaabah. Dalam riwayat yang lain menyebut hatta tathuri, sehingga engkau bersih. Sehingga engkau bersih. Maksudnya kalau orang haid, dia buat haji, dia kekal berada dalam keadaan ihram sehinggalah dia bersih, dia tawaf. Baru boleh ditawaf. Lepas tu baru dikira kerja haji dia habislah. Okey.
Wa yahrumu 'ala al-haid ziyadatan 'ala dhalika umurun ukhra wahia, diharamkan ke atas orang yang haid tambahan kepada perkara yang tadi, perkara-perkara lain juga dia kata, iaitu uburul masjid wal mururu fihi idza khafat talwithahu. Perkara lain yang diharamkan pada orang yang buat yang sedang haid ni, dia tetap tak boleh lalu dalam masjid ataupun masuk sekejap nak ambil macam tadi kan, macam Aisyah nak ambil kan, tetap tak boleh kalau dia bimbang yang mana darah dia akan mengotorkan masjid. Kalau dia tak yakin, jangan masuk lah. Tapi kalau dia yakin, dia dah pakai elok dah kan, dia dah pakai lapik siap-siap dah, dia boleh untuk lalu, tidak menjadi masalah. Bahkan sebagian ulama kata nak duduk dalam masjid pun boleh, kerana larangan itu semata-mata kerana bimbang mengotorkan masjid saja. Tapi kalau memang dia takut akan menitik, maka masa tu dia tak boleh masuk, walaupun hanya semata-mata lalu. Okey. Li'anna ad-dam najis wa yahrumu talwithul masjid bin najasah wa ghairuha bin najasati wa ghairiha minal aqdar. Fa idza aminat at-talwith halalaha al-murul kama alimt. Dia kata kerana darah itu najis, maka haram kita mengotorkan masjid dengan najis dan seumpamanya daripada kotoran-kotoran. Tak boleh kita kotorkan masjid dengan najis, dengan kotoran-kotoran. Fa iza aminatit talwith, apabila dia rasa yakin dia tidak akan mengotorkan masjid, halalahal murur, maka pada masa tu boleh untuk dia, halal untuk dia lalu di masjid. Yang kedua, as-saum, puasa. Fala yajuzu lil haid an tasuma fardan wala naflan. Orang yang haid tidak boleh berpuasa, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Tak boleh. Dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa juga haram lah. Takkan puasa pun boleh masuk neraka? Ya kan? Kerana tidak ikut disiplin. Saya dah puasa dah semalam. Semalam kau haid, pasal apa boleh puasa pula? Takkan Tuhan nak azab aku sebab puasa? Hang dah tak ikut disiplin. Kan biasa orang guna kaedah tu kan? Dah tak ikut disiplin, dosa. Ibadat mesti ikut disiplin. Gitu. Wa dalilu zalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada seorang perempuan dalam keadaan dia ditanya tentang makna agama orang perempuan itu kurang. Dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, Nabi kata, aku tidak pernah melihat satu makhluk yang kurang akal dan kurang agama daripada kamu, tetapi boleh mengalahkan orang lelaki yang cerdik. Maka dia orang tanyalah, kurang agama tu macam mana, kurang akal tu macam mana? So Nabi tafsirkan kurang akal tu macam mana? Kurang akal tu sebab saksi, kalau orang perempuan jadi saksi, seorang lelaki sama dengan dua orang perempuan. Nabi tafsirkan pula kurang agama tu adalah, Nabi kata, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila dia berhaid dia tak boleh salat dan tak boleh puasa? Maka hadis ni menjadi perbalahan hebat. Antara yang anti dengan hadis ni adalah golongan feminis, golongan yang sealiran dengan sister in Islam lah. Dia kata, macam mana ni tiba-tiba Nabi kata orang perempuan kurang akal dan kurang agama? Cuba tengok dekat rating sekolah, ranking, siapa pegang nombor 1 Wall of Fame kan? Hall of Fame kan? Orang perempuan. Orang lelaki ni jadi doktor je banyak. Itu pun cucuk diri sendiri. Dia tak cucuk orang. Perempuan bijak kata kan. Tengok UPSI tuan-tuan. UPSI, saya mengajar UPSI, 70% perempuan. 70%. Fawah nak cari jodoh boleh kan?
Ya, memang tawaduk sungguh lelaki ni. Kan? Jadi dia tak puas hati lah sebab dia kata hadis ni bercanggah dengan apa yang berlaku pada hari ni. Iaitu orang perempuan lebih pandai daripada orang lelaki. Tapi jawapan Abu Talha mudah. Lelaki tawaduk, pandai lagi tapi tak nak tunjuk. Kan? Sebenarnya hadis ni Nabi bukan nak isyaratkan orang perempuan tu bodoh. Tak. Nabi mengisyaratkan kuantiti. Dalam Islam, kadang-kadang kita tengok kuantiti banyak tapi kualiti tak ada. Tuan-tuan, dulu bulan puasa kan ada video viral kan, orang solat tarawih kat Indon 15 minit 20 rakaat selesai. 7 minit. Oh, lagi cepat. 7 minit selesai. Kan? Dari segi kuantiti banyak dia lagi pada kita. Dia 20. Kita berapa? 8 rakaat pun kadang-kadang kita sejam. Kan? Dari segi kuantiti dia banyak lagi. Tapi kualiti kita rasa kita lebih lagi. Sebab dia tamakninah pun tak ada. Sebab itu Nabi bercerita tentang kuantiti. Orang perempuan, kuantiti solat dia dengan kuantiti solat orang lelaki, kuantiti solat orang lelaki lebih. Sebab orang perempuan dia 1 bulan, mana ada solat 30 hari direct kalau dia dah balik, belum menopause. Dia mesti ada hari-hari dalam 1 bulan tu yang dia tak solat. Perempuan normal kan? Suami dia tiap hari solat. Takkan dia kata, "Bang, tak solat hari ni. Hari ni petang bulan." Dia pun pening kan? Bulan apa pula ni? Tak ada. Sebab lelaki, selagi mana hidup, balik, dia kena solat. So dari segi kuantiti, lelaki banyak lagi lah solat pada perempuan. Tapi adakah bermakna lelaki lebih bertakwa pada perempuan? Tak juga. Kerana kuantiti tidak menjamin kualiti. Sebab itu dalam hadis ni Nabi nak kata, aku tak pernah tengok satu makhluk yang mana agamanya kurang, kuantiti, amalan agama dari sudut kuantiti kurang, dan juga akalnya kurang, tapi boleh mengalahkan lelaki yang cerdik. Maksudnya Nabi nak puji orang perempuan lah. Dari segi kuantiti kurang, tapi dia boleh mengalahkan orang lelaki. Orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Kurang akal bukan makna bodoh tak. Kuantiti penggunaan akal. Kuantiti menggunakan akal. Peratusan menggunakan akal kurang orang perempuan. Orang lelaki lebih guna logik lebih. Orang perempuan dia banyak guna emosi. Perlulah untuk dia. Sebab orang perempuan nak kena jaga anak. Kan? Kalau orang lelaki dia tak perlu sangat emosi lebih-lebih. Tengok cerita Hindustan, 2 kotak tisu habis, lap air mata. Jenuh orang lelaki. Jadi aib lah kan? Tapi orang perempuan dia emosi, dia perlu jaga anak, dia perlu emosi. Tu kata, kalau orang anak nangis malam-malam, anak budak nangis malam, mak bangun dulu ke ayah bangun dulu? Fawaz jangan jawab, belum kahwin kan? Abu Talha kan, dia baru dapat anak, siapa bangun dulu? Dia kata, saya Ustaz. Alhamdulillah. Suami misali kan? Mak bangun dulu. Sebab mak dia emosi, dia kesian, dia bangun. Ayah dia logik je. Nanti dia penat, dia tidur sendiri. Dia guna logik. Setuju kan? Tapi logik orang lelaki ni perlulah untuk bidang dia. Sebab talak kat tangan dia. Maka dia kena fikir banyak benda. Orang perempuan dia emosi lebih, perlu untuk jaga anak. Sebab tu talak bukan dekat tangan dia. Kalau talak kat tangan dia, kita pagi petang kena cerai tau. Pagi tadi dah pergi mahkamah dah, file perceraian, petang datang lagi. Pasal apa ni? Kali kedua kan. Okey. Jadi Nabi nak mengisyaratkan tu lah. Bukan Nabi nak hina tak. Nabi bukan nak hina. Nabi nak bercerita tentang tabiat. Yang mana orang lelaki dia banyak menggunakan logik lebih daripada emosi. Wa ala zalikal ijma'. Yang mana berlaku ijma', orang perempuan tak boleh berpuasa. Yang haid lah, orang perempuan yang haid tak boleh berpuasa.
wa taqdil haid ma fataha min saumil fard ba'da tuhriha. Tetapi orang perempuan yang haid, kalau tadi kita kata dia bab salat dia tak perlu qada, cumanya bila puasa dia perlu qada kalau ditinggalkan puasa fardu kerana dia haid. Ini benda yang biasalah yang tuan-tuan pun tahu. Wala taqdis salah. Dan dia tak perlu solat. Tak perlu ganti solat. Wa idza tahurat ay intaha haiduha wajaba 'alaiha as-saum walau lam taghtasil. Tapi apabila dia berhenti je haid dia, katalah bulan Ramadan tengah hari kan. Tengah hari tu dia haid, lepas tu berhenti haid. Mazhab Syafi'i kata bila berhenti haid wajaba 'alaiha as-saum. Sorry, bukan tengah hari. Sebelum subuh dia berhenti haid, hari tu dia puasa. Hari tu dia kena wajib puasa, maka dia wajib berpuasa walaupun dia belum mandi. Kerana puasa ni dia tak syarat tidak berhadas. Sebab itu Aisyah pun katakan Nabi SAW menjalani waktu subuh dalam keadaan dia berjunub min ghairi ihtilam, junub yang bukan sebab mimpi, sebab jima'. Maknanya Nabi melakukan persetubuhan dengan isteri dia pada malam hari, kemudian Nabi tak mandi, subuh masuk Nabi masih lagi berjunub, belum mandi. So fa atamma siyamahu, dan Nabi sempurnakan puasanya. Nabi sempurnakan puasa. So dia ada sedikit perbezaan lah. Untuk puasa ni di special sikit. Orang yang dah habis dah tempoh haid dia, dah bersih dah, masuk waktu subuh walaupun dia belum mandi, tapi haid dia dah berhenti sebelum subuh, maka pada masa tu dia wajib puasa. Lepas tu dia mandilah. Tak boleh kata tadi masa subuh masuk memang dah berhenti, dah kering dah, tapi saya tak sempat mandi lagi, kira burn lah hari ni. Tak ada, tetap kena puasa. Okay. Rawal Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haid taqdi saum wa la taqdi salah. Qalat kana yusibuna dhalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i saum wa la nu'maru biqada'i salah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana riwayat ni lafaz ini lafaz Muslim, daripada Mu'adzah katanya, saya bertanya Aisyah radhiyallahu anha, maka saya berkata, ma balul haid, apa jenis apa kena orang haid ni, taqdi saum wala taqdi salah, perlu qada puasa tapi tak perlu qada salat. Pasal apa beza? Sebab tu kita kata agama ni dia bukan akal semata-mata. Sebahagian dalam bab agama ya kena pakai akal, tapi sebahagiannya dalam bab ibadat, yang mana ibadat mahdah, ibadat yang betul-betul ibadat, tak boleh fikir dengan otak, kita berpada hanya dengan dalil. Sebab itu kalau nak kira antara salat dengan puasa, mana besar lagi? Salat tak ada uzur boleh tinggal. Puasa boleh tinggal. Ramadan sakit sangat, doktor kata buka. Teruk sangat gastrik kau ni, buka ganti hari lain. Solat tak boleh. Sekadar mampu kena solat. Kau nak kira solat besar lagi pada puasa. Tapi sebab tu dia tanya, pasal apa orang haid kena ganti puasa, tak kena ganti solat, sedangkan solat besar lagi pada puasa? Dia kata, kana yusibuna dhalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haid ini menimpa kami di zaman Nabi. Mana Aisyah kata, dia tanya ni lepas Nabi tak ada. Kan? Kau tidak apa-apa nak tanya Aisyah, baik tanya Nabi kan. So Nabi dah tak ada, dia tanyalah pasal apa orang perempuan yang haid dia kena ganti puasa tak ganti salat. Aisyah kata kami dulu zaman Nabi pun kami haid juga, bukan kau seorang je. Jadi kami di zaman Nabi bila kena haid, Nabi suruh kami qada puasa, Nabi tak suruh kami qada salat. Itu jawapannya. Kerana benda ni akal tak boleh fikir. Kita hanya berpada dengan dalil. Kerana benda ni benda yang dipanggil sebagai ibadat mahdah, ibadat semata-mata ibadat. Maka sebab itu kata Syatibi, kita berhenti di mana dalil berhenti. Di mana dalil berhenti, di situ kita berhenti. Di mana dalil suruh, di situ kita buat. Dalil tak suruh, kita tak buat. Sebab ada seorang ustaz,
Dia marah lah bila orang kata, bila adalah, tuan-tuan, kita dalam bab agama ni, bab bid'ah tak boleh lari. Sebab Nabi sebut, kalau tak kita pun tak teringin sebut. Nabi sebut bid'ah ada. Maka kadang-kadang bila orang tanya kita, Ustaz apa hukum ni? So pada pandangan kita dan penilaian kita, bila kita rasa benda tu bid'ah, dengan penilaian lah, dengan hujah, dengan dalil, kita rasa benda tu bukan dengan hujah mengatakan benda tu bid'ah dan tidak ada dalil dalam bab tu, so kita kata bid'ah lah, dan benda tu benda ibadat yang khusus. Dia marah, dia kata mana pula bid'ah, tolong bagi tahu saya mana dalil kata benda ni bid'ah. Tak ada dalil jadi bid'ah tu, Ustaz. Kalau ada dalil dia tak jadi bid'ah lah. Ustaz ngaji usul fiqh dah ni, Ustaz, kan? Faham tak? Dia marah, dia kata dia orang ni suka-suka sangat nak membid'ahkan orang. Kita bukan suka, orang tanya, so kita kena jawab berdasarkan benda yang kita tahu. So kita tengok tak ada dalil yang menyokong amalan tu, so kita kata bid'ah lah. Dia marah kita, pandai-pandai kata bid'ah, mana dalil, tolong bagi saya dalil, di mana yang dalil kata benda ni bid'ah. Kita pun tepuk kepala, tepuk dahi. Bid'ah sebab tak ada dalil lah. Kalau ada dalil dia tak jadi bid'ah. Kalau ada dalil dia akan jadi, kalau ada dalil larangan dia jadi apa? Jadi haram lah. Sama ada haram atau makruh. Nampak tak? Faham tak? Dia kata, dia orang ni bab bid'ah, dia orang tekan. Tu, orang tak solat tu bid'ah lagi besar. Come on, Syekh. Tak solat bukan bid'ah, tak solat maksiat, mungkar. Dia tak boleh beza, kan? Mungkin dia keliru sikit lah, kita kena ajar dia sikit, kan? Kita kena bagi sedikit ajaran pada dia. So macam apa? Poster baru ni pagi tadi Abu Talha nak tanya, kan? Ada poster orang letak tangan, dia buat simbol lah, dia kata hadis sahih umpama tangan yang sihat. So dia buat tangan tu sadar sikit lah, ada urat-urat, kan? Besar-besar sikit tangan, otot mana kuat lah. Hadis hasan tu maknanya okey lah tangan dia, tapi bertampal dengan plaster sikit. Lepas tu dia buat hadis daif. Hadis daif tu dia balut lah, patah, kan? Balut sikit. Lepas tu hadis palsu dia buat tangan Pirate of Caribbean tu, kan? Dia ada cangkuk, kan? Tangan palsu, kan? So dia kata tiga-tiga ni, hadis sahih, hadis hasan ni boleh pakai. Hadis daif, walaupun dia kata hadis daif ada dua, hadis daif ringan dan daif berat. Itu betul lah tu. Cuma dia kata bila daif berat dia bukan palsu pun betul juga. Ulama terlalu berhati-hati nak memalsukan hadis, nak mengatakan hadis itu palsu. Betul, kita setuju. Tapi dia kata hadis ini sebahagian ulama bertawakuf. Kita tak setuju. Kerana jarang ulama tawakuf. Biasa dia orang akan sebut hadis ini dhaif jiddan, hadis ini matruk, hadis ini mungkar. Mereka akan sebut. Tawakuf ni maksudnya tak buat keputusan. Tak buat keputusan tak ada. Biasanya dia orang akan buat keputusan. Baik. Dan mereka kata, dan dia kata, pembuat poster ni kata, apa ni, hadis terlalu dhaif boleh digunakan dalam fadailul amal, tidak boleh dibuat hujah. Setuju? Ibn Hajar sebut dalam An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah, dia kata hadis yang boleh dibuat jadi hujah, jadi fadail, diamal jadi fadail amal ni, hadis dhaif ringan, bukan hadis dhaif berat. Hadis dhaif berat ni macam mana? Hadis dhaif berat ni macam hadis syadz. Tu saya sebut, kan? Nanti buat video pendek-pendek ni bagi tahu kat dia, kan? Hadis dhaif berat ni macam hadis syadz, macam hadis mungkar. Hadis mungkar, di antara hadis mungkar ialah hadis dhaif yang menyanggahi hadis sahih. Tu hadis mungkar. Sebahagian hadis mungkar ni luas perbahasan dia. Tapi antara makna hadis mungkar, apabila seorang perawi dhaif meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih kuat ingatan daripada dia. Perawi hadis sahih riwayat satu benda, dia dhaif, dia riwayat bercanggah dengan riwayat perawi hadis sahih, maka ulama kata hadis dia mungkar. Hadis mungkar bukan hadis palsu. Hadis mungkar hadis terlalu dhaif. Bila terlalu dhaif, boleh pakai? Macam mana nak amal? Sebab dia bercanggah dengan hadis sahih. Kalau kita nak amal hadis mungkar ni, kita telah meninggalkan hadis sahih. Kita kata dia mungkar terlalu dhaif
sebab dia menyanggahi hadis sahih. Sekarang kita pilih, nak yang sahih ke nak yang dhaif, nak yang mungkar. Kita banyak buat mungkar, jadi kita ambil yang mungkar lah. Dah. tak betul. Kena ambil yang sahih lah. Apa saya pula kena ambil yang mungkar pula? Tak boleh. Kalau hadis dhaif ringan tak apa. Contoh antara hadis dhaif berat, hadis apa? Antara contohnya hadis mudraj. Yang mana mudraj ni bukan hadis pun. Dah dipastikan ia bukan hadis. Antara perbahasan yang kita bincang dulu dalam kelas dulu kan, yang mana kalam Nabi dengan kalam Abu Hurairah dah sekali, tak boleh beza mana satu kalam Nabi dengan kalam Abu Hurairah. Kalau tengok satu riwayat tak boleh beza. Antaranya apa? Asbighul wudu fawailul lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudu, celakalah tumit-tumit yang tak kena air, maka tumit-tumit ni akan ada dalam neraka. So, ulama mutaqaddimin mengatakan, sebahagiannya mengatakan, perkataan Nabi hanya wailul lil aqabi minan nar. Perkataan asbighul wudu, sempurnakan wudu, tu bukan kalam Nabi, dia kalam Abu Hurairah. Jadi sebab itu kalau ada riwayat yang datang, dia sandar dekat Nabi, perkataan dua-dua tu terus pada Nabi, asbighul wudu fawailul lil aqabi minan nar, maka ulama kata riwayat ni cacat. Kerana telah mencampur adukkan antara kalam Abu Hurairah dengan kalam Nabi. Hadis cacat dipanggil ma'lul. Dia bukan palsu, tapi dia terlalu dhaif. Boleh pakai? Boleh kata itu kalam Nabi? Sebab kita dah buktikan ia bukan kalam Nabi. Jadi orang yang biasa dengan hadis, dia akan tahu benda ni. Contoh lain, hadis mudraj. Sanad lain, hadisnya lain. Kan yang saya selalu sebut, dia baca sanad, tok guru, dia baca sanad, lepas tu dia tengok anak murid dia masuk, muka berseri-seri. Macam Adin tadi masuk kan, muka berseri. Maka saya pun kata, man kasurat salatuhu fil lail hasuna wajuhu fil nahar. Saya baca tu nak merujuk kepada orang yang baru masuk. Siapa banyak salatnya pada waktu malam, maka bercahaya dan berseri mukanya pada waktu siang. Anak murid tengah tulis sanad, dia ingat sanad tu matannya ataupun hadisnya, teksnya yang saya sebut tadi, padahal saya sebut tu bukan teks. Saya sebut tu nak puji anak murid saya. Maka telah berlaku kesilapan dalam riwayat tu, tapi bukan hadis palsu lah. Sebab dia bukan hadis palsu dengan sengaja orang buat palsukan hadis. Tak sengaja orang salah faham dok ingat tu hadis. Boleh pakai? Boleh sandar kat Nabi? Tak boleh, kerana dia terlalu dhaif. Jadi sebab itu orang yang tak biasa dengan bidang hadis, kadang-kadang dia nak bercakap dalam bidang hadis, tapi dia tidak ada kemahiran. Sekarang dia tak hidup dengan hadis, dia tak bekerja dengan hadis. Kita selalu sebut, berilah, jangan bercakap bukan bidang kita. Berilah orang fiqh bercakap dalam bidang fiqh. Dia ni sijil apa saja, belajar bahasa Arab je, jangan duk masuk dalam bidang syariah. Macam tu juga kita nak cakap, hang bukan bidang hadis, jangan masuk. Sagi hang masuk, hang tak faham, buat poster, orang jadi keliru. Bukan kita nak marah tak, cuma kita kata penat. Kita duk hari-hari cerita, tiba-tiba hang buat poster, orang tak dengar sangat ceramah yang berjam ni. Orang tengok poster tu, orang duk share beribu. Kita tak reti buat poster. Kalau tak kita buat juga kan. Betul tak? Dia kalau poster ni lagi laju dia. Kita tulis cantik-cantik, bahasa bunga-bunga, puitisnya bahasa. Orang tak baca sebab orang nak tengok poster. Special effect sebab dia ada visual kan. Demonstration effect. So maknanya lebih senang sebaran dia berlaku. Jadi sebab itu minta kawan-kawan, sahabat-sahabat, duk hati-hatilah benda hadis ni. Hadis kita kena ingat. Hadis, ada orang kata, jangan mudah-mudah sangat nak kata hadis palsu. Ya betul. Tapi jangan mudah-mudah sangat nak kata hadis sahih. Jangan mudah-mudah nak kata, tak apa, boleh pakai ni, hadis ni ulama tak kata palsu lagi, boleh sandar kat Nabi lah secara pasti. Hadis dhaif boleh sandar kat Nabi, tapi jangan secara pasti. Mesti kata diriwayatkan, supaya kita tak menyandarkan kepada Nabi benda yang kita tak pasti. Dan kita kena ingat,
hadis hukum asal tidak sahih sehingga dibuktikan ia sahih. Selagi mana tidak ada bukti ia sahih, maka ia tak sahih. Sebab tu ulama letak 5 syarat hadis sahih. Tak cukup satu, dhaif. Maknanya nak menjadikan ia sahih, mesti ada syarat. Cukup syarat baru jadi sahih. Satu tak cukup, dhaif sahih. Semua perawi siqah, perawi hadis sahih. Seorang aja dhaif, terus jadi dhaif. Begitu berhati-hati dan telitinya para ulama dalam nak menilai sesebuah hadis. Baik. Wala'alla al-hikmah fi dhalika anna as-salah takthuru fayashuqqu qada'uha bi khilafi saum. Dia kata di antara dan kemungkinan hikmah Nabi tak suruh qada' salat ni sebab salat ni banyak. Maka susah untuk qada' berbeza dengan puasa. Itu hikmah lah. Bukan illah. Dia ada beza. Hikmah dengan illah ada beza. Illah ni punca hukum. Ada illah, ada hukum. Tak ada illah, tak ada hukum. Kalau hikmah, dia hukum tidak diikat dengan dia. Sebab itu kita bila musafir boleh untuk kita qasar salat kan. Kita boleh qasar salat bila kita musafir. Apa illah boleh qasar salat ni? Diikat dengan apa? Ulama usul fiqh mereka mengatakan illah ataupun punca hukum dibenarkan qasar salat ni adalah qat'ul masafah. Qat'ul masafah, kita merentas jalan, itu punca dia. Bila kita merentas jalannya, maka boleh qasar. Cukup kilometer boleh qasar. Ada orang kata masyaqqah, dibenarkan kita qasar ni sebab susah. Ulama usul fiqh kata tak boleh. Tak boleh jadikan susah ni sebagai illah. Kerana illah ni dia mesti mundabit. Mundabit ni maksud dia mesti tetap. Dia tidak berubah-ubah. Kalau kita jadikan susah tu sebagai punca untuk membenarkan qasar, kan susah ni beza ikut orang. VVIP musafir tak susah. Susah VVIP musafir. Duduk first class kan tak susah. Hotel 5 star tak susah. Dan zaman dulu dengan zaman sekarang musafir tak sama. Dulu susah lagi nak naik unta kan. Maka kalau nak ikut susah lah, kalau katalah punca hukum tu, punca dibenarkan qasar tu sebab susah, patut hari ni tak boleh dah qasar tu. Sebab hari ni tak susah mana pun. RNR surau tu ada kan. Sebab ada orang dia kata saya tak mau qasar-qasar ni sebab dulu ialah susah, sekarang ni tak susah dah, saya berhenti. Tak, bukan itu punca dia. Punca dia adalah qat'ul masafah. Bila kamu merentah jalan cukup kilometer dah jadi musafir, maka boleh ambil peruntukan safar. Sebab bila kita, sebab tu dia kata hikmah. Tengok fuqaha punya bahasa kemah, dia kata hikmah, dia tak kata illah, dia tak kata punca. Sebab dia kata hikmahnya mungkin sebab salat ni banyak, maka susah untuk qada. Ada orang kata habis tu ada orang haid sehari semalam, tak susah pun nak qada. Sehari semalam kan, dia haid dia sehari semalam, lepas tu esok berhenti, keluar qusah baida kan, maka esok dia mandi lah, lepas tu dia boleh salat balik. Susah tak dia qada? Taklah sesusah orang yang 10 hari punya haid. Jadi dia tak mundabit, dia tidak tetap. Ada orang susah, ada orang rasa ringan. Ada orang dia kata tak apa, saya solat ni jadi hobi saya, no problem. Jadi hobi, jadi qada ni pada saya ringan aja, pada dia mungkin. Maka dia tak mundabit. Sebab tu dia kata hikmah, dia tak kata illah. Baik. Yang ketiga, al-wat'u ayil jima'. Tidak boleh untuk orang yang haid disetubuhi. Wal istimta' wal mubasharah bima baina surrah ila rukbah. Sama ada disetubuhi ataupun mubasyarah. Maksud dia suami dia duk sentuh anggota antara lutut dengan pusat dia, tak boleh.
Tak boleh. Masa tengah haid. Lain tak apa, tapi kawasan tu tak boleh. Sebab apa kawasan tu tak boleh? Yang ni dipanggil dalam Islam saddu zari'ah. Menutup jalan yang boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar. Yang ni dipanggil saddu zari'ah. Sad tu tutup, zari'ah tu jalan. Tutup jalan. Bila mana jalan tu diyakini ataupun dipercayai dengan bukti yang kuat boleh membawa kepada perkara yang haram, maka jalan tu boleh ditutup. Sebab itu dalam Islam ni banyak juga saddu zari'ah ni. Antara yang pakai kuat saddu zari'ah ni Hanbali ya. Mazhab Hanbali pakai banyak saddu zari'ah. Nanti kita belajar usul fiqh kan. Kalau belajar usul fiqh nanti tahu lah. Sebab itu kita kadang-kadang tengok Saudi kan. Negara Saudi ni banyak pakai saddu zari'ah. Dia tengok orang tabaruk itu dia roboh kan. Dia tengok orang buat benda merepek tak tentu hala tu dia roboh. Sebab dia pakai saddu zari'ah, dia Hanbali. Saddu zari'ah dia kuat sikit. Kalau kita ni Syafi'i kan, Syafi'i kurang sikit pakai. Tapi sebenarnya ada benda dalam Islam ni, ada hukum yang bersandarkan kepada saddu zari'ah yang disepakati, yang disebut dalam Quran. Sebab Tuhan kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca sembahan orang kafir, nanti dia akan cerca balik Allah secara permusuhan. Maknanya itu saddu zari'ah lah. Tak boleh kita caci maki berhala orang kafir. Nanti dia akan counter. Dia akan counter attack, dia akan maki Allah. Maka itu saddu zari'ah. Tutup jalan yang boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar. Macam melihat. Islam tak benarkan kita melihat aurat orang bukan mahram. Sebab dia boleh membawa kepada zina. Itu saddu zari'ah. Tutup jalan. Maka ini pun samalah. Yang ni tak boleh. Sebenarnya yang dilarang dalam Quran cuma tak boleh bersama. Tapi dalam hadis Nabi jelaskan tak boleh juga untuk istimta' ataupun bersedap-sedap pada anggota yang berada di antara lutut dan juga pusat. Sebab bimbang nanti dia akan jadi bersungguh. Okey. Liqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang haid, katakan ia kotor, maka tinggalkan wanita itu, jangan kamu dekati dia, jangan kamu bersetubuh dengan dia waktu dia sedang haid, jangan kamu dekati mereka sehinggalah mereka bersih. Apabila mereka telah bersih, maka datangilah mereka seperti mana yang Allah perintahkan kamu. Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang pembersih. Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ma yahillu li min amraati wa hiya haid. Ya Rasulullah, apa yang halal bagi aku apa yang halal untuk aku ambil daripada isteri aku dalam keadaan dia sedang haid? Qala laka ma fawqal izar, bagi kamu apa yang berada di atas kain. Maksud di atas kain tu atas pusat lah, tempat diikat kain, pusat ke atas. Okey. Wal izar al-thawb alladhi yasturu wasatal jism wa madun. Dia kata izar itu adalah kain yang menutup pertengahan jasad dan apa yang berada di bawah. So maknanya daripada pusat ke bawah lah. Wa huwa ma baina surrah ila rukbah ghaliban, iaitu kain yang menutup di antara pusat hingga ke lutut. Biar kebiasaannya. Maka sebab tu tak boleh lah. Okey. Ada soalan? InsyaAllah minggu depan kita cuba bincang wiladah dan juga nifas lebih panjang, kalau ada rezeki dan kesempatan, insyaAllah. Kalau seorang perempuan yang haid dia berpusat, contohnya 10 hari dia haid,
Kemudian 7 hari dia suci, lepas itu dia haid balik 10 hari. Macam mana dia? Baik, kalau ikut kaedah yang kita bagi tahu sebelum ni kan dia ada dua mazhab. Sama ada dia nak pakai mazhab sahab ataupun talfiq. Okey? Cuma masalah dia sekarang ni sebab dia tak boleh guna kaedah tu sebab dia datang haid 10 hari kan. Lepas tu 7 hari dia bersih, lepas tu datang lagi 10 hari. So 10 dengan 10 dah lebih daripada tempoh terpanjang untuk haid. Yang mana tempoh terpanjang untuk haid adalah 15 hari yang kita sebut. Maka bila keadaan itu selebihnya tu dianggap sebagai istihadah, dia perlu mandi dan dia perlu pekup kawasan yang berdarah tu, dan dia perlu solat dan dia perlu ambil wudu setiap kali waktu solat. Ya. Ya. Sama. Qat'ul masafah. Boleh, ya. Cuma ulama masih berbincang apa yang afdal. Kalau kita musafir dalam keadaan kita berpuasa, afdalnya puasa ke ataupun berbuka? Dalam banyak hadis isyaratnya sahabat nampak macam puasa tu lebih afdal. Sehingga ada sahabat yang tak larat pun dia orang tak nak buka sehingga Nabi sendiri buka baru dia orang buka. So, sebab itu kata para ulama, kalau tidak ada masyaqqah bolehlah buka kalau dia musafir, tapi kalau tidak ada masyaqqah afdalnya untuk dia puasa. Wa antasumu khairul lakum. Yang mengatakan penghinaan terhadap Rasulullah SAW ni bukanlah satu yang baru. Kadang-kadang ketika baginda Rasulullah SAW hidup pun orang menghina dia. Dan ada pandangan yang mengatakan kita patut treat mereka yang hina Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW treat dan orang hina dia ada balas dengan baik dan sebagainya. Adakah patutnya kita berkelakon begitu respon kita, ataupun kita respon dengan kemarahan? Kalau tengok Nabi SAW ni dia pernah juga doa pada orang kafir yang melampau, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya Allah kamu ambil tindakan pada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nabi doa, dan dia orang yang Nabi doa, 3 orang yang Nabi doa ketika mana Nabi solat depan Kaabah kan, dia orang letak perut unta kan. So 3 orang yang Nabi doa ni semua mati kat Badar. Sebab Nabi minta, Allah Ta'ala makbul doa Nabi. So kita tengoklah pada keadaan, kalau satu orang tu dia buat benda tu kerana memang dia tak faham sungguh, maka kita boleh dah doa supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia. Tapi kalau kita nak doa supaya Allah Ta'ala azab dia, itu pun tak jadi masalah sebab Nabi pun pernah buat. Terutamanya bila kita tengok permusuhan daripada Islam banyak kali, dia memang sengaja nak cari, bukan sekali dua. Maka pada Elvin Tan ni kita kata, kalau kita nak doa supaya Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia pada Elvin Tan ni, saya rasa lebih pada layak. Lebih pada layak. Bukan sekali dia buat benda ni, banyak kali. Tapi kalau masih ada nak doa untuk, ya Allah berikanlah hidayah, mana kita tahu kan Allah Ta'ala nak bagi hidayah kat dia, pun boleh juga. Dua-dua tu diberi pilihan berdasarkan ijtihad kita sendiri. Wallahualam. Ya. Waktu darurat solat macam mana? Dia kena mandi, lepas tu dia kena solat. Tak, kalau dia solat, bila dia solat dalam keadaan waktu dah habis, Imam Nawawi kata dia teruskan solat, tak apa. Man adraka raka'atan minal asr faqad adraka al-asr kan. Siapa yang dapat satu rakaat daripada waktu asar, maka dia dapatlah.
Katalah dia solat tu waktu asar, dia rukuk, lepas tu dia i'tidal, masuk maghrib, dia dapatlah asar tu. Walaupun 3 rakaat lagi dah masuk waktu maghrib. Ustaz, ada satu poster menunjukkan bahawa dalam potong buku kena bermula pada kanan, pada kiri. Betul ke sunnahnya mengikut ada nombor jari dia, 1, 2, 3. Ada. Potong kuku. Potong buku. Potong kuku, adakah ada turutan tertentu? Ada. Disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tetapi ulama-ulama hadis semisal As-Sakhawi, Imam Nawawi mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih melainkan Nabi galakkan potong kuku ya. Cuma oleh kerana Aisyah kata Nabi kana yuhibbut tayamun fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullih. Kan? Nabi Aisyah kata innahu yuhibbut tayamun fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi ni suka mendahulukan yang kanan pada dia bersuci. Maknanya dia ambil uduk ke dia akan mula kanan dulu. Wa tana'ulihi, bila pakai selipar pun, pakai kasut pun dia mulakan yang kanan dulu. Wa tarajjulihi, dan bila sikat rambut pun sikat belah kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullih, dan semua keadaan Nabi ni Nabi suka yang belah kanan. Maka sebab itu kalau nak kata bila potong kuku mulakan belah kanan, ada asas. Tapi jari mana dulu tidak ada dalil yang menentukan. Potonglah yang mana dulu. Potong yang mana dulu, tidak menjadi masalah. Soalan tidak asal penerimaan hadis ahad dalam perkara akidah itu ada khilaf utama tak tahu. Gini, sebenarnya khilaf di antara ni soalan sahabat kita, soalan besar ni. Hadis ahad ni boleh pakai dalam akidah. Memang sebahagian, ya. Ya. Saya dah jawab dah. Penting tu kan. Tak, dia ada urusan. Dia gini. Hadis memang sebenarnya hadis mutawatir dengan hadis ahad ni dari sudut statusnya berbeza lah. Hadis mutawatir tu statusnya qat'i, yakin. Hadis ahad tu zanni. Zanni ni maksud dia kebarangkalian untuk silap tu masih ada, tapi setakat ni tak ada bukti yang silap, so kita kena kata ia sahih. Tapi kebarangkalian silap tu masih ada walaupun tipis. Maka tak samalah dengan mutawatir standard dia tu. Cuma sebahagian ulama seperti ulama mazhab Asy'ariyah, mereka ni ahli kalam, mereka berfikir, mereka kata akidah ni dia mesti 100%. Yang mana kita nak kafirkan orang, kita tak boleh dengan dalil yang zanni. Dalil yang ada keraguan, kita tak boleh nak kafirkan orang atas sebab dia tak percaya pada dalil yang zanni ni. Maka sebab itu saya katakan, sebenarnya khilaf ini khilaf lafzi. Khilaf lafzi ni maksud dia hanya pada lafaz saja silap. Pada lafaz saja khilaf. Pada lafaz saja mereka berbeza. Sebenarnya mereka tak berbeza pun. Nampak? Dia tak berbeza sebenarnya. Lafzi. Pasal apa lafzi? Kerana ulama Asy'ariyah yang mengatakan, dia kata akidah mesti datang dengan hadis mutawatir, bukan dengan hadis ahad. Mereka maksudkan ialah akidah yang menjadi usul akidah, yang mana kalau orang tak ambil dalil tu jadi kafir. Pergi tanya ulama Asy'ariyah, pergi tanya orang yang belajar akidah Asy'ariyah, itu yang dia maksudkan. So kalau itu tak jadi masalah pada kita, kita pun kata benda yang sama. Kalau hadis tu memang mutawatir, satu ayat Quran cerita pasal akidah, tak percaya malaikat, hadis mutawatir, kafir tak? Kafir. Tapi kalau ada satu benda, satu hadis akidah yang dibawa oleh hadis ahad, bercerita pasal akidah, dia kata Allah Ta'ala ada zil, Allah Ta'ala ni ada naungan di hari kiamat. Yang ni hadis ahad, tapi tak ada ulama tolak pun, dia sahih. Tak ada ulama kata kami menolak hadis ni kerana dia berkaitan dengan akidah, maka
kita tak boleh pakai kerana akidah mesti mutawatir. Tak, kerana yang mensyaratkan mesti mutawatir tadi dia kata usul. Yang ni furu'. Kalau orang Islam dia tak tahu pun Tuhan ada zil di hari kiamat, adakah dia kafir? Tak, iman dia tak terganggu pun. Maka sebab tu saya katakan sebenarnya hadis ahad kalau dia sahih, dia boleh menjadi hujah, bahkan wajib menjadi hujah dalam akidah. Cumanya sifat hadis ahad ini, kalau dia tu hadis ahad dan berkaitan dengan akidah, biasanya memang dia furu' akidah, dia bukan usul. Dia furu' ni cabang. Usul ni yang oleh kerana dia usul akidah, memang akan jadi mutawatir sebab umat perlu tahu, maka riwayat akan banyak. Okey? Boleh? Furu' akidah ada hadis ahad pun wajib pakai. Dan kalau tanya saya, hadis ahad boleh pakai ke tak dalam akidah? Boleh. Dan tak ada ulama yang tolak pun. Semata-mata dia hadis ahad, mereka tak tolak walaupun berkaitan dengan akidah, kerana itu furu' akidah yang boleh. Dan Syekh Albani buat satu statement yang saya rasa macam kita boleh fikir juga kot. Dia kata kalau kita nak syaratkan dalam bab akidah ni mesti hadis mutawatir, kan, maknanya dakwah tak boleh jalan. Katalah satu orang duduk kat pedalaman, tak ada sampai kat dia melainkan 2 orang mubaligh Islam sampai kat dia, pendakwah Islam sampai 2 orang. Dia kata, tuan masuklah ke dalam Islam, agama yang benar ini, bukti-bukti. Dia kata ni hadis ahad. Maka tak boleh kerana dia berkaitan dengan akidah, saya tak boleh terima. Boleh jadi juga kan, pening juga kita kan. Sebab tu saya kata boleh pakai dalam akidah. Kalau tak, dakwah tidak akan berjalan. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau saya tersalah kata, tersilap bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.